Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Jadi saya harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan teruskan kelas kita, iaitu kelas pendidikan Islam. Jadi saya harap kamu semua bersedia ya untuk kelas kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kamu sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita teruskan pelajaran kita, iaitu pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Bidang yang nak kita pelajari pada hari ini ialah bidang adab, pelajaran yang ke-19. Tajuk yang nak kita belajar pada hari ini ialah rehlah merehatkan minda. Apa dia? Rehlah merehatkan minda. Baik, sebelum itu kita tengok dulu objektif pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk yang nak kita belajar pada hari ini ya. Baik, kita tengok. Yang pertama, ya, murid-murid boleh mengklasifikasikan adab sebelum, semasa dan selepas rehlah. Itu objektif yang pertama. Yang kedua, menyatakan kepentingan mengamalkan adab rehlah dalam kehidupan. Dan yang ketiga ialah merumus dan mengamalkan adab dalam kehidupan. Ada 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya harap selepas kita belajar ni, kamu semua dapat menguasai ketiga-tiga objektif ini ya. Baik, apakah maksud rehlah? Siapa tahu apakah maksud rehlah? Kita tengok apakah maksud rehlah. Ya, rehlah ialah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah ya. Itu maksud rehlah. Contoh dalam gambar ni, di pasar ya. Pasar ini tempat apa namanya pelancongan sungai, ini di kota Formosa, ini di pulau ya. Jadi tempat-tempat macam inilah yang kita boleh pergi rehlah ya, melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah bersama keluarga dan rakan-rakan. Baik, kita tengok dalil nakli, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan rehlah ini dalam surah Quraisy ayat yang kedua. Baik, saya bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Quraisy ayat yang kedua berkaitan dengan rehlah. Baik, kita tengok apakah maksudnya ayat ini. Maksudnya iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Ini kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berkaitan dengan kaum Arab ya, yang pergi berniaga ya. Mereka pergi berniaga dari satu negeri ke satu negeri yang lain ya. Diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ya, berkaitan dengan rehlah tadi ya. Baik, kita tengok yang seterusnya, adab rehlah ya. Untuk kita pergi berehlah ni ada adab-adabnya yang perlu kita amal dan buat ya. Baik, kita tengok adab yang pertama. Jadi kita hendaklah berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadat. Jadi rehlah kita itu kita niatkan kerana Allah ya. InsyaAllah akan menjadi satu ibadat ya, sepanjang kita berehlah tersebut. Yang keduanya ialah memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat-sunat musafir dan berdoa. Ini dianjurkan oleh Islam ya, supaya perjalanan kita itu dipermudahkan oleh Allah ya. Yang ketiga ialah memilih tempat yang sesuai dan tiada unsur larangan Allah. Tempat kita nak pergi tu seboleh-bolehnya ialah tempat yang sesuai ya, dengan tujuan kita, dengan niat kita, dan jauhkanlah
kita pergi ke tempat-tempat yang ada unsur-unsur maksiat dan sebagainya. Baik, yang keempat ialah menutup aurat dengan sempurna agar maruah terpelihara, terutamanya kaum ataupun golongan wanita ya. Jadi sepanjang perjalanan kita itu hendaklah kita memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan ya. Yang seterusnya mendapat keizinan ibu bapa. Jika kita nak pergi berehlah tu bersama kawan-kawan ataupun sendirian, jadi terlebih dahulu hendaklah mendapat keizinan daripada ibu bapa kita. Baik, yang seterusnya ialah menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan kebesaran Allah. Jadi bila kita berjalan itu kita akan dapat melihat pelbagai perkara-perkara ataupun benda yang kita tak pernah tengok sebelum itu. Jadi bila kita berjalan itu, bila kita lihat sesuatu perkara itu, jadi kita dapat mengagungkan mengingati Allah dengan apa yang kita lihat tersebut. Yang seterusnya adalah sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Ini wajiblah jangan kita berehlah solat kita tak jaga, kita tinggalkan, itu tak boleh. Yang seterusnya ialah sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Sepanjang perjalanan kita itu, kita mungkin berjumpa dengan pelbagai perkara yang belum pernah kita jumpa. Jadi bila kita lihat, bila kita jumpa, sentiasalah ingat kepada keagungan dan kebesaran Allah, terutamanya ciptaan Allah yang kita lihat di sepanjang perjalanan rehlah kita itu. Ini antara adab rehlah yang perlu kita amalkan jika kita berehlah ke sesuatu tempat. Baik, yang seterusnya, apakah kelebihan beradab ketika rehlah? Jadi macam yang saya sebut tadi, bila kita nak pergi berehlah ni, kita mesti amalkan adab-adab yang tertentu. Jadi apakah kelebihan jika kita beradab semasa kita berehlah? Kita tengok. Baik, ada beberapa adab di sini ataupun kelebihan beradab ketika kita berehlah. Baik, yang pertama kita tengok tenangkan fikiran jadi sepanjang kita berehlah itu, kita kenalah tenangkan fikiran kita, menenangkan fikiran dari kesibukan kerja, belajar dan sebagainya Baik, yang kedua ialah merangsang minda. Dengan berehlah ni kita boleh merangsang minda kita, merangsang minda dengan melihat keindahan alam ciptaan Allah Yang ketiganya ialah banyak pengalaman. Biasa kita dengar bila jauh perjalanan, makin banyak pengalaman kita pergi ke satu tempat orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi negara orang lain menambah pengalaman dengan melihat kepelbagaian dan keindahan ciptaan Allah. Ini antara adab kelebihan adab kita berehlah ini. Yang keempat seterusnya, sentiasa bersyukur. Kenapa kita sentiasa bersyukur? Bersyukurlah kerana dengan nikmat kesihatan, nikmat kewangan, nikmat keamanan dan dipermudahkan urusan kita sepanjang kita berehlah itu. Bukan semua orang boleh berehlah Jadi kalau kita dapat peluang berehlah, jadi sentiasalah bersyukur kepada Allah kerana memberi peluang itu kepada kita Yang seterusnya ialah maruah diri dipertahankan. Jadi ini penting sentiasa menjaga kesopanan dan maruah diri kita sepanjang kita berehlah, terutamanya dengan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang seterusnya ialah meningkatkan iman di jiwa kita dengan apa? Dengan cara kita memuji kebesaran dan keindahan ciptaan Allah di seluruh dunia. Bila kita berehlah, berjalan melancong itu, kita akan lihat pelbagai keindahan ciptaan Allah di seluruh dunia. Jadi hendaklah sentiasa kita bersyukur, berzikir, memuji kebesaran Allah, memuji keagungan ciptaan Allah. Ini antara kelebihan kita beradab kita ketika kita rehlah. Jadi kita tengok rumusan pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk rehlah kita Apa dia rumusannya? Rehlah amat digalakkan dalam Islam kerana kita dapat meneroka alam ciptaan Allah dan mengagungkan kebenarannya, mengagungkan kebesarannya. Ini rumusan pelajaran kita pada hari ini. Jadi jika kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk berehlah, untuk melancong ke satu tempat jadi kita hendaklah sentiasa bersyukur, sentiasa memuji kebesaran Allah, kebesaran ciptaan Allah yang kita lihat. Jadi itu saja rumusan pelajaran kita pada hari ini.
Baik, sekian. Terima kasih. Terima kasih juga kerana menonton video ini. Semoga murid-murid mendapat manfaat dari video ini. Sentiasa amalkan adab-adab sebelum, semasa dan selepas berrehlah. Jika kita berpeluang untuk berrehlah ke sesuatu tempat. Jadi, sekian dulu pelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.